今天早上我要讲最后一个大卫的儿子死的情形。 Pagi ini saya akan membicarakan dengan saudara tentang keadaan daripada anak Daud yang terakhir yang 大 mati. 卫是上帝所设立、所拣选的君王， Daud adalah raja yang dilantik dan dipilih oleh Tuhan sendiri. 应当是很尊贵、很享受、很荣耀的一个人。 Haruslah dia merupakan satu orang yang sangat terhormat dan sangat termulia dan juga sangat menikmati hidup. 因为人在世界上一生的日子中间，最能够享受的就是神所赐的恩典。 Karena seumur hidup manusia yang paling dia bisa nikmati itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada 但 dia. 是不要忘记，神给人自由，神有时候也任凭人可以犯罪。 Tetapi jangan saudara lupakan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada seseorang. Kadangkala juga Tuhan biarkan kepada seseorang itu untuk bisa melakukan perbuatan dosa. 当一个人一面享受上帝的恩典的时候， Ketika seseorang di satu sisi dia menikmati anugerah Tuhan, 另外一面放纵自己的情欲， di sisi yang lain dia mengikuti hawa nafsunya. 除了神的恩典以外，神的审判也临到一个人。 Selain daripada anugerah Tuhan, penghakiman Tuhan itu juga tiba kepada seseorang. 所以没有一个人可以骄傲， Maka tidak ada seorang pun yang boleh sombong, 没有一个人可以放肆， tidak seorang pun yang boleh melakukan sekehendak 没有 hatinya, 一个人可以忘记上帝，以自己的意念来过生活。 tidak seorang pun yang boleh melupakan Tuhan dan menghidupi hidupnya itu seturut dengan kehendaknya sendiri. 上帝对大卫一生多半的时间是很满意的， Dan Allah untuk sebagian besar hidup daripada Daud ini, dia sangat berkenan. 但是圣经说，大卫犯奸淫，杀死88的丈夫乌利亚这件事情，上帝非常不满意。 Tetapi Alkitab mengatakan, Daud yang berzina dengan Batseba, bahkan Daud telah membunuh suami daripada Batseba yaitu Uria. Untuk hal ini Allah sangat tidak berkenan. 对大卫来说，我是王，难道我没有权柄多娶一个女人吗？ Bagi Daud, saya adalah seorang raja, tidakkah saya berhak untuk mendapatkan seorang perempuan lagi menjadi istriku? 但是世界上有法律， Tetapi dalam dunia itu ada hukum. 神有律法， Allah mempunyai 你 hukum 的 Tauratnya. 自由不可以妨碍别人的自由。 Kebebasan kita tidak boleh menghalangi atau mencelakakan kebebasan orang 你 lain. 的感情不可以侵犯别人的家庭。 Emosi perasaan kita tidak boleh menyerang atau merugai daripada perasaan keluarga yang 八 lain. 十八是有丈夫的， Karena Batseba itu adalah seorang yang bersuami. 虽然88的丈夫不是以色列人， Meskipun suami Batseba bukan orang Israel, 他是赫人， dia adalah orang Het. 赫人也是上帝造的， Tetapi orang Het juga adalah ciptaan Tuhan. 赫人中间也有敬畏上帝的 Di。antara orang Het juga ada orang yang takut kepada Tuhan. 为什么88嫁给赫人呢？ Tetapi mengapakah Batseba menikah dengan orang Het ini? 可能因为这个赫人看88特别美丽，所以爱上她。 Mungkin orang Het ini melihat wajah Batseba yang begitu cantik, maka dia jatuh cinta. 神没有拦阻， Allah tidak menghalangi. 他们成了一个家庭。 Mereka membentuk satu 啊 keluarga. 这个赫人进到以色列的家里面，他没有违背上帝的命令。 Dan orang Het ini, dia masuk ke dalam keluarga bangsa Israel. Dia tidak melanggar perintah Tuhan. 赫人的祖先曾经做了一件很美好的事情， Nenek moyang dari orang Het ini pernah melakukan satu hal yang sangat indah. 就是说，当亚伯拉罕的妻子127岁的撒拉离开世界的时候， Yaitu ketika istri daripada Abraham, yaitu Sarah yang berusia 127 tahun, dia meninggal. 那个时候亚伯拉罕已经137岁了。 Waktu itu Abraham sudah berusia 137. 他看到他的所爱的妻子离开世界， Dia melihat istri yang dia kasihinya itu telah meninggal. 心里非常难过。 Hatinya itu sangat sedih dan 而且 susah. 特别难过的是什么呢？ Dan apakah yang paling menyusahkan 他 hatinya? 住的迦南地还不是他拥有的。 Yaitu tanah Kanaan, di tempat tinggalnya bukanlah tanah yang dia miliki. 虽然迦南地是上帝应许赐给他跟他的后代的， Meskipun Kanaan adalah tanah yang Tuhan janjikan untuk diberikan kepada dia dan 但 keturunannya, 是上帝的应许还没有实现， tetapi janji daripada Tuhan ini belum 还没有 direalisasikan, 成全， belum digenapi, 所以他不敢随便埋葬他的太太在别人的地。 maka dia tidak berani sembarangan memakamkan jasad istrinya di tanah orang lain. 要不然很愁苦，他就四处找什么地方
是适合我的太太安葬的地方。 Maka dengan penuh kesusahan dan kesedihan, Abraham mencari tempat mana yang cocok untuk memakamkan jasad 后来 istrinya. 他发现有一块地上面有一棵很大的树， Kemudian dia menemukan ada satu tanah, di atas tanah itu ada satu pohon yang sangat besar. 树下的地方是非常美，可以埋葬他太太的地方。 Dan tanah di bawah pohon itu sangat indah, yang cocok sekali untuk memakamkan jasad istrinya. 亚伯拉罕住在别人的地方， Abraham tinggal di tempat orang asing. 亚伯拉罕凡事都遵照上帝的旨意，遵照人的需要，不随便侵犯别人。 Dalam segala hal, Abraham melakukan tidak lakunya itu seturut dengan kehendak Tuhan dan tidak sembarangan menyerang properti orang lain. 是不是随便找一块地就把他的太太埋葬在那里呢？ Apakah dia sembarangan mencari tanah dan memakamkan jasad istrinya di tempat itu? 没有。 Tidak 要不 demikian. 然好好问这块地是谁的？ Tetapi dengan seksama Abraham menanyakan milik siapakah tanah ini? 后来发现是外族叫做赫人的这个民族的家族所有的地。 Kemudian dia menemukan tanah ini dimiliki oleh bangsa yang lain, yaitu orang Het. 亚伯拉罕是一个很懂得与人交际、非常和善、非常热爱别人的一个普通的百姓。 Abraham adalah seorang rakyat awam yang biasa, yang sangat baik dan sangat mengerti akan perasaan orang lain dan berelasi satu dengan yang lain 亚 dengan 伯拉 baik. 罕找到了地的主人， Dan Abraham pun menemukan pemilik dari 说 tanah itu. 我非常喜欢你这块地。 Dia mengatakan saya sangat senang dan suka kepada tanah ini. 现在我在治伤的日子，我的太太离开世界，我盼望可以得到这块地来埋葬我的妻子。 Sekarang aku dalam suasana kedukaan karena istriku telah meninggal dan aku mengharapkan bisa membeli tanah ini untuk memakamkan jasad istriku. 那个人怎么回答呢？ Bagaimanakah orang itu 哎呀， menjawab? 你我是好朋友， Oh, Anda dan saya adalah teman baik. 现在你的妻子死了，我也很难过。 Sekarang istrimu meninggal, saya juga sangat sedih. 你需要埋葬你的妻子，我很明白。 Anda perlu memakamkan istrimu, saya sangat mengerti. 我们的感情既然这么好，我们的友情这么亲善，不要记载吧，不要计较，就拿一块地去埋葬吧。 Dan kalau hubungan kita sangat baik, persahabatan kita juga sangat baik, janganlah kita saling perhitungan. Pakailah tanah untuk memakamkan jasad istrimu 听 itu. 见这种话，很多人就感谢主，就把地拿来了。 Kalau kita mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini, banyak orang akan mengatakan, oh puji Tuhan, langsung mengambil tanah itu. 要不然说不行， Tetapi Abraham mengatakan tidak 你 boleh. 的地是你的， Tanahmu adalah 我 milikmu. 妻子死是我的困难。 Istriku meninggal adalah 现在 kesulitanku. 我的妻子需要埋葬，需要一块地， Sekarang istriku sudah meninggal, memerlukan tanah untuk 我 memakamkan. 不可以白白拿你的地埋葬我的妻子。 Saya tidak boleh dengan cuma-cuma mengambil tanahmu untuk memakamkan istriku. 所以你告诉我，我要付多少钱给你？ Maka beritahukan kepada saya berapa yang harus saya bayar. 那一个人对亚伯拉罕说：“不必计较了，就拿去用好了。 Orang itu berkata kepada Abraham, jangan perhitungan, ambil saja dan pakai. 亚伯拉罕不是这样的人， Abraham bukanlah orang 他 demikian. 就问当时那块地皮的价钱多少。 Dia pun menanyakan kira-kira berapa harga pasaran untuk tanah itu waktu itu. 后来呢， Kemudian 亚伯拉罕知道了以后，就 setelah Abraham mengetahui 照着市价，把400舍克拉的银子 dan seturut dengan harga pasaran dia memberikan 400 shikal, 给那个人， berikan kepada orang itu. 然后才拿那块地埋葬他的妻子撒拉。 Barulah dia mengambil tanah itu untuk memakamkan jasad istrinya yaitu Sarah. 这个时候离开大卫王的时代，大概有差不多1000年的时间。 Waktu itu kira-kira berjarak 1000 tahun sampai kepada zamannya Daud. 所以，上帝的儿女做义人，不随便侵犯别人的权柄，也不随便白白取别人的产业。 Maka sebagai seorang anak Tuhan tidak sembarangan menyerang ataupun mengambil harta milik daripada orang lain. 我们做基督徒，不要什么都靠恩典，什么都侵犯别人，什么就自己以为自己贪要的东西，我们就可以随便取。 Sebagai seorang Kristen, hendaklah kita juga seperti itu. Jangan sembarangan kita menyerang hak milik daripada orang lain, mengambil harta milik orang lain dan melakukan hal-hal yang melukai perasaan orang lain. 400舍克拉是多少呢？ Berapakah nilainya 400 shikal itu? 照现在算， Kalau dihitung dengan nilai 那 sekarang 么 ini, 有相当多的钱。 itu adalah nilai yang sangat besar. 亚伯拉罕把他的储蓄、他的产业一部分
银子拿出来给那个人， Dan Abraham mengambil sebagian simpanannya diberikan kepada orang itu. 然后才用那块地埋葬亚伯兰的妻子撒拉。 Barulah dia memakai tanah itu untuk memakamkan istrinya Sarah. 亚伯兰埋葬撒拉以后， Setelah Abraham memakamkan Sarah, 亚伯兰还活做37年， Abraham masih hidup lagi 37 tahun. 亚伯兰175岁才死， Karena Abraham dipanggil Tuhan pada usia 175. 他妻子死了，他还做官夫38年的时间， Maka setelah istrinya meninggal, dia masih menduda selama 38 tahun. 所以他是敬畏上帝的人。 Maka dia adalah seorang yang takut kepada Tuhan. 撒拉是顺服丈夫的妻子， Sarah adalah seorang istri yang taat kepada suami. 所以撒拉埋在人的土地上， Dan Sarah itu dimakamkan di tanah milik orang Het 一生遵行上帝的旨意。 yang seumur hidup melakukan kehendak Tuhan. 这个赫人可以说是很有友善，很有人情，也很有跟外邦人、跟外族人到他中间住、和善居住的好公民。 Dan orang Het ini boleh dikatakan juga merupakan rakyat yang sangat baik dalam persahabatan, dalam pertemanan, yang bisa menerima bangsa asing yang tinggal di tempat mereka. 虽然他不是以色列民族， Meskipun mereka bukan adalah bangsa 没 Israel, 有上帝应许的美德跟上帝应许的福气在他们民族里面， mereka tidak memiliki anugerah khusus yang Tuhan janjikan kepada bangsa mereka. 但是他们的后代比亚玛利人、比非利士人更公义。 Tetapi keturunan mereka itu jauh lebih adil daripada bangsa Amalek ataupun bangsa Filistin. 后来有一个男孩子就从赫人的家族后代生出来的， Kemudian ada seorang anak laki-laki yang dilahirkan dari keturunan Het ini. 娶了以色列的女子，叫做八十八的，做他的妻子。 Dan dia mengambil perempuan Israel yang bernama Batseba sebagai istrinya. 八十八是非常漂亮的女孩子。 Batseba adalah seorang perempuan yang sangat cantik. 有点丈夫出去打仗的时候， Suatu kali ketika suaminya pergi keluar untuk berperang, 八十八在家里裸体洗澡。 dan Batseba sedang mandi telanjang di rumahnya. 大卫在屋顶看见隔壁有一个女人这么美丽，他就爱上她，就请她到皇宫跟她睡觉了。 Dan di atas soto rumahnya ketika Daud melihat di sekitar rumahnya ada seorang perempuan cantik mandi dengan telanjang, maka dia menyukai dia dan dia memanggil dia untuk tidur dengan 这 dia. 就是大卫家里灾难的开始。 Dan inilah permulaan daripada bencana dalam rumah 这个跟 Daud. 中国人的成语说“美人难”，就英雄难过美人关是一样的。 Ini sama seperti pepatah orang Tionghoa yang mengatakan seorang kesatria itu sulit sekali bisa tidak melihat wanita yang cantik. Tidak. Orang pahlawan susah mengalahkan godaan perempuan yang cantik。你大概没有这个事情吧？所以呢，中国人说一个英雄常常失败在美丽的女孩子的手上。 Maka orang Tionghoa sering mengatakan bahwa seorang pahlawan yang gagah perkasa sekalipun seringkali gagal di atas tangan seorang wanita 虽然 yang 他 cantik. 有很多的仇敌，他都会打胜仗。 Sekalipun dia banyak musuh pun masih bisa dia kalahkan. 美女的引诱，他没有办法。 Tetapi terhadap godaan daripada wanita cantik dia tidak berdaya. 圣经说，上帝对这先知非常不喜悦， Dan Alkitab mengatakan terhadap hal ini sangatlah tidak berkenan kepada 所以 Tuhan. 差遣拿单到大卫的面前， Maka dia Allah mengutus Nathan ke hadapan Daud 为他说：“刀剑永远不离开你的家。 dan mengatakan kepada dia bahwa pedang selamanya tidak akan menyingkir dari keturunan. 大卫是上帝特别喜爱的一个人。 Daud adalah seorang yang sangat diperkenan oleh Tuhan. 圣经说，神所爱的，他必管教。 Alkitab mengatakan orang yang dikasih oleh Tuhan, dia akan memberikan pengajaran kepada 因 dia. 为你是好基督徒， Karena engkau adalah orang 因 Kristen 为 yang 你很 baik. 爱主， Karena engkau sangat mengasihi 你 Tuhan. 奉献很多钱， Karena engkau memberikan banyak persembahan. 上帝放松让你随便犯罪吗？ Apakah Tuhan dengan demikian akan sembarangan memberikan kelonggaran untuk engkau melakukan 那 dosa? 是别的宗教的神这样对待他们的百姓。 Ini merupakan dewa daripada agama-agama yang lain yang memperlakukan penganut mereka. 对于真神圣洁的上帝不是如此。 Tetapi Allah yang esa, Allah yang suci dan Allah yang sejati tidak demikian. 还有按个人所行的，或善或恶，
受报酬。 Dia akan memberikan ganjaran kepada setiap orang seturut dengan apa yang mereka lakukan, baik itu baik atau tidak. 这是基督教跟所有宗教的信仰最不同的地方。 Inilah perbedaan yang paling hakiki agama Kristen dengan agama-agama yang lain. 大卫一面做王， Maka Daud di satu sisi 一 menjadi 面 raja, 领受上帝的恩典， di sisi yang lain dia menerima anugerah 一 Tuhan. 面在上帝的审判下终日惶惶，不知道前途如何。 Pada waktu yang sama dia di bawah penghakiman daripada Tuhan, di hidupnya itu penuh dengan kekhawatiran kegalauan dan bagaimana keadaan 大 selanjutnya. 卫有很多的孩子， Daud memiliki banyak sekali anak. 有4个不应当死而死。 Ada 4 anaknya yang tidak semestinya mati, tetapi akhirnya mereka sudah mati. 第一个就是88生的孩子，上帝马上把他取去。 Yang pertama adalah anak yang dilahirkan oleh Batseba, Allah langsung mengambilnya. 第二个，一个哥哥爱自己的妹妹，强奸了她以后，被另外一个哥哥用刀杀死。 Yang satu lagi adalah seorang kakak yang jatuh cinta kepada adiknya lalu memperkosanya, akhirnya dia dibunuh oleh kakaknya yang lain. 第二个儿子，第二个被杀的就是暗论。 Anak yang kedua yang dibunuh adalah Amnon. 第三个被杀的是亚撒龙。 Anak yang terbunuh ketiga itu adalah Absalom. 为什么亚撒龙被杀呢？ Mengapa Absalom dibunuh? 因为亚撒龙心地不好， Karena Absalom memiliki hati yang tidak baik, 充满仇恨， penuh dengan kedengkian, 有 dendam. 有仇必报， Kalau ada dendam harus dibalas. 变了他一生祸患的开始。 Itu menjadi satu permulaan bencana di dalam hidupnya. 外表做好事，请兄弟到家里面一同做餐，一同欢乐。 Dari bagian luar kelihatan dia melakukan hal yang baik. Dia mengadakan satu pesta, mengundang semua saudaranya untuk bersuka cita bersama. 真正的动机不是所有的兄弟，是一个把他妹妹奸污的暗论，他就趁机会在他吃大餐的时候把他杀死。 Tetapi tujuan utamanya adalah bukan terhadap semua saudaranya, tetapi hanya kepada satu orang saudaranya saja yang menodai adiknya Tamar untuk dia mau bunuh kepada dia. 兄弟犯罪，用报仇的办法杀死他，这是神所喜欢的吗？ Kalau saudara kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita membalasnya dengan dendam, apakah ini yang berkenan kepada Tuhan? 大卫非常难过， Daud sangat sedih dan susah untuk hal 因 ini. 为呢，大卫暗论被大卫的另外孩子亚撒龙杀死。 Karena anak Daud, yaitu Amnon, dibunuh oleh anaknya yang lain, yaitu Absalom. 但是不久以后呢， Tapi tidak lama kemudian, 亚撒龙自己越犯越大的罪， Absalom sendiri telah melakukan dosa yang semakin 他 besar. 开始雄心发作，盼望自己代替年老的大卫做王。 Dia langsung mempunyai ambisi yang menjadi besar dan mengharapkan dia akan menjadi raja untuk menggantikan Daud yang sudah tua. 那就选了一个将军， Dan dia pun memilih seorang jenderal, 选了一个祭司， dia memilih seorang imam, 选了另外一个先知。 dan juga memilih seorang nabi yang 他认 lain. 为他有这3样，他就有过度的权柄在手上。 Dia menganggap bahwa ketika dia memiliki ketiga hal ini, dia memiliki kuasa dalam tangannya. 军事势力的后盾， Ada kekuatan militer 有 yang 宗 mendukung, 教的后盾， ada kekuatan agama yang mendukung 有 dia, 先知的后盾。 ada kekuatan nabi 他 yang 想 mendukung. 你大卫做王，有先知，有祭司，你可以做王。我有先知，我有祭司，我也可以做王。 Dia mengatakan, engkau Daud mempunyai nabi, mempunyai imam untuk mendukung menjadi raja. Demikian juga saya memiliki imam dan nabi. 他的错误在哪里 Di 呢？ manakah kesalahan dia? 他以为靠着人间的宗教势力、军事势力，可以建立自己的国度。 Dia mengira dengan bersandar kepada kekuatan dari keagamaan duniawi dan kekuatan militer, dia bisa membangun kerajaannya sendiri. 他忘记了，如果上帝不许可，人的计划是不能成功的。 Dia telah lupa jikalau Tuhan tidak berkenan, rencana manusia tidak mungkin bisa direalisasikan. 大卫有先知，有祭司； Karena Daud memiliki imam dan juga nabi, 亚撒龙也有先知，也有祭司。 dan demikian juga Absalom memiliki imam dan nabi, 而且亚撒龙又有百姓对他的拥护， dan bahkan Absalom memiliki dukungan dari rakyat kepada dia. 自高自大， Maka dia merasa begitu tinggi hati, 反叛他的父亲。 dia mau memberontak kepada 他 ayahnya. 不知道他的父亲是上帝派先知祭司给他高立的。 Dia tidak mengetahui bahwa ayahnya itu adalah
Raja yang diurapi oleh Tuhan sendiri melalui pengutusan seorang nabi kepada dia. 他自己是靠自己的聪明诡计建立自己的势力。 Tetapi dia sebaliknya mengandalkan kepada tipu muslihat siasatnya sendiri untuk mengangkat dirinya menjadi raja. 所以结果约押就把亚撒龙杀死了。 Maka akhirnya Yoab membunuh Absalom. 上个礼拜我们讨论到亚撒龙的头发的重量， Minggu yang lalu kita membicarakan tentang berat daripada rambut Absalom. 亚撒龙的头发的重量，我们算清楚了，是2公斤400 gram。 Kita sudah menghitung bahwa berat daripada rambut Absalom itu 2,4 kilogram. 如果今天把我的头发拿来称下，可能不到20 gram。 Kalau ditimbang rambut saya hari ini mungkin tidak sampai 20 gram. 如果是虎信的，可能有300 gram。 OCI lah. 啊， OCI. 21 gram。他没有算乱讲的啊。但是亚撒龙的头发有2公斤400 gram。 Tetapi berat rambut daripada Absalom itu 2,4 kilogram. 为什么呢？ Mengapa 因 demikian? 为希伯来人的算法，一个 shekel 是12 gram。 Karena cara perhitungan daripada orang Ibrani, satu shikal itu beratnya 12 gram. 那他有200 shekel 了， Maka dia mempunyai berat 200所以他 shikal. 有2400 gram， Maka dia memiliki 2400 gram 也是 beratnya. 2 kilo 半那样重的头发。 Yaitu beratnya hampir 2,5 kilogram berat 每一年 rambutnya. 剪下来的头发都有240个 shekel。 Setiap tahun ketika rambutnya dicukur itu beratnya itu ada 200 shikal. 犹太人这么详细数算各样的事情， Saudara bisa melihat orang Yahudi menghitung berbagai hal itu begitu teliti. 当然不是剃光头， Sudah barang tentu bukan dibotakkan. 对他留在身上的头发可能还有另外400个 shekel， Maka sisa rambut yang masih ada di kepalanya itu mungkin masih ada 400 这样 shekel. 加起来他的头发好几公斤， Dengan demikian kalau dijumlahkan seluruhnya rambut itu ada banyak 很 kilogram. 可能他就打了鞭子，整个鞭子在头上。 Mungkin sekali dia mengikat rambutnya di 他 kunciran. 在打仗的时候，他骑着驴经过很矮的树林，他的头发就给树枝缠住，没有办法下来。 Maka dalam suasana peperangan ketika dia menunggangi keledai, dia masuk ke dalam hutan yang sangat lebat, banyak dahan, maka rambutnya itu pun terkait dalam dahan. 他有的军长来保护他， Dia memiliki jenderal untuk melindungi dia. 大卫有大卫的军长来保护大卫。 Demikian juga Daud memiliki kepala pasukan untuk melindungi 有 dia. 人告诉大卫：“你的儿子背叛你，现在他被捆锁在树林的树枝上。” Ada orang melaporkan kepada Daud, anakmu itu yang memberontak kepada engkau, sekarang rambutnya tersangkut kepada dahan di pohon. 这个非常野蛮、没有文化的孩子，曾经强奸大卫曾经有过的宫女。 Dan anak yang begitu biadab ini, yang pernah memperkosa gundik daripada Daud ini, 大卫就对约押说：“你去看他吧。 tetapi Daud sebaliknya berkata kepada Yoab, pergi dan lihatlah dia. 约押看见他缠在那里，没有办法下来， Ketika Yoab melihat dia terikat di atas dahan dan tidak bisa turun, 约押就用刀把他刺死。 demikianlah Yoab itu menusuk dia dengan pisau. 这是第3个大卫的孩子一定要死的报应。 Ini adalah balasan anak yang ketiga daripada Daud yang pasti harus mati itu. 今天我们讲最后一个孩子是怎样死的。 Hari ini kita akan membicarakan anak yang mati yang terakhir bagaimanakah 大卫 keadaannya. 很多的孩子， Daud memiliki banyak 但 anak, 是上帝审判他的时候， tetapi ketika Allah menghakimi dia, 48生的孩子过几天就死了。 anak yang dilahirkan oleh Batseba beberapa hari kemudian mati. 强奸妹妹的安嫩过2年也死了。 Amnon yang memperkosa adiknya 2 tahun kemudian juga sudah mati. 反叛大卫的亚撒龙以后也死了。 Absalom yang memberontak kepada Daud akhirnya juga mati. 完了吗？ Apakah sudah selesai? 没有完， Tidak. 这个家不停有人死， Keluarga ini tidak henti-hentinya ada orang 而 yang 且是 mati. 兄弟相杀而死。 Bahkan mereka mati karena pembunuhan di antara 一 saudara. 个一个应验先知拿单所讲的话。 Satu persatu menggenapi apa yang diucapkan oleh Nabi Nathan. 先知拿单说：“你的孩子刀剑不离开你的家。” Nabi Nathan mengatakan pedang selamanya tidak akan menyingkir dari 所以 keturunanmu. 可以说，大卫一面做王，享受上帝的恩典，一面恐惧战惊，
不知道这个时候这一天哪一个孩子会死。 Oleh karena itu boleh dikatakan, di satu sisi Daud menikmati, dia menjadi seorang raja menikmati hari-harinya, tetapi dia juga merasa begitu ketakutan karena tidak tahu hari ini siapa lagi anak yang akan 你一 mati. 天，你一生里面有很多上帝给你白白的恩典。 Dalam seumur hidup saudara, di setiap harimu ada banyak anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara 你 cuma-cuma. 一生中间有许多你自己犯的罪得来一定要有的报应。 Tetapi dalam seumur hidup saudara, ada sebagian waktu karena saudara melakukan perbuatan dosa, saudara akan mendapatkan balasan hukuman daripada Tuhan. 3个孩子死了， 3 anak sudah mati, 够了吗？ apakah sudah cukup? 没有。 Tidak. 圣经告诉我们，还有第4个孩子也死了。 Alkitab mengatakan masih ada lagi yang keempat yang mati. 这个第4个孩子犯上了跟亚沙龙同样的毛病。 Anak yang keempat ini juga melakukan perbuatan salah yang sama seperti Absalom. 他看大卫老了， Dia melihat Daud sudah tua, 他看自己成长了， dia sudah menjadi dewasa. 他想应当我也可以做王。 Dia berpikir bahwa saya juga semestinya bisa menjadi raja 爸爸老了， karena papa sudah tua, 爸爸会死。 papa bisa mati. 如果爸爸死了， Kalau papa sudah mati, 谁做王代替他呢？ siapakah yang menjadi raja menggantikan dia? 今天有很多人心中有狂想，心中有野蛮的思想，心中有很自私的理想，这是很危险的。 Hari ini dalam banyak orang, itu dalam dirinya ada banyak pemikiran yang liar, mempunyai pemikiran yang sangat berambisi, itu sangat berbahaya. 术士事情上是这样， Demikian dalam dunia sekuler, 在属灵的事情上有时也是这样。 dalam dunia rohani pun kadangkala seperti itu. 有一个全世界公认最好的牧师， Ada seorang pendeta yang diakui yang terbaik di seluruh dunia 在 Los Angeles， di Los Angeles 名字叫做 John MacArthur。 yang bernama John MacArthur. 曾经听过这个名字的请举手， Yang pernah mendengarkan nama ini acungkan tangan. 也没有人听过 John MacArthur。 Pernahkah ada yang mendengarkan nama 这里有人知道，他是一个很伟大的牧师， Dia adalah seorang pendeta yang sangat 他 agung. 读圣经书的不得了， Dia sangat fasih terhadap 而且 Alkitab 他写了一个 Study Bible， 也翻译成中文了。 dan dia telah menulis satu buku study Bible yang telah diterjemahkan dalam 我 bahasa 也 Mandarin. 有这本书， Saya juga memiliki buku 他是 ini. 很伟大的圣经学者， Dia adalah seorang peneliti Alkitab yang sangat 像 agung. 我们的教会一样，开了一个很大的礼拜堂。 Dia sama seperti kita juga telah mendirikan satu gedung gereja yang sangat besar. 美国很多知识分子，因为他成为基督徒， Banyak orang intelektual di Amerika yang percaya kepada Tuhan karena pelayanan 他 dia. 也开了音乐学校， Dia juga telah mendirikan sekolah musik. 他也有音乐队， Dia juga mempunyai tim 他 musik. 有很好的诗班， Dia mempunyai paduan suara yang sangat baik. 他对政府很勇敢批判。 Dengan berani dia mengkritik 所 pemerintah. 以在政府说现在疫情来到不可以做礼拜的时候， Maka ketika pemerintah mengatakan sekarang datang pandemi, gereja tidak boleh berkebaktian. 做礼拜，很多人聚集在一起，容易传染疫情的疾病。 Karena kita kalau mengadakan kebaktian, banyak orang mudah sekali tertular oleh penyakit. 很多教会害怕，都不做礼拜了。 Maka banyak gereja ketakutan mereka tidak melakukan kebaktian. John MacArthur 对他的会友说 Tetapi John berkata：“ 我们照样做礼拜， kita tetap 我们 berkebaktian. 大家谨慎，用口罩遮盖自己。 Biarlah kita dengan penuh kewaspadaan kita memakai masker untuk melindungi diri. 我们不可以停止聚会。 Kita tidak boleh berhenti 后来他 kebaktian. 这样讲了以后呢 Kemudian setelah dia mengatakan seperti itu, ，California 州政府就把他告上法庭。 maka pemerintah provinsi negara California pun menggugat dia. 政府的力量来逼他，每一个人都不可以做礼拜。 Mereka mau memakai kekuatan dari pemerintah untuk memaksa dia setiap orang tidak boleh 这 berkebaktian. 个牧师也是我最佩服的牧师， Pendeta ini juga merupakan salah seorang pendeta yang paling saya kagumi. 他比我更小1岁， Dia lebih muda setahun dari 没有没有 saya.，他跟我一样的年龄， Oh, 他 maaf. 比我更老1岁。 Dia lebih tua 1 tahun dari saya. 我1940生，他1939生。 Saya dilahirkan tahun 1930. 去年他死了， Tahun yang lalu dia dipanggil 他 Tuhan. 死以后，我2个月以后我就到他们的教会开音乐会。 Setelah dia dipanggil Tuhan, 2 bulan kemudian saya mengadakan konser di gerejanya. 政府跟教会冲突的时候， Ketika terjadi ketegangan antara pemerintah dengan gereja,
California 的州政府就把他告上法庭， Maka pemerintah negara bagian dari California pun menggugat dia ke pengadilan. 因为你不顺服政府， Karena engkau tidak taat kepada pemerintah, 他就跟政府斗， maka akhirnya dia pun bertarung dengan 在法 pemerintah. 庭里面讲他的理由， Dalam pengadilan dia menyatakan ke 怎么说 argumentasinya. 停止做礼拜， Pemerintah mengatakan hentikan kebaktian. 基督徒不可以停止做礼 Dia 拜。 mengatakan orang Kristen tidak boleh berhenti kebaktian. 法庭告了几个月以后， Maka setelah terjadi gugatan di dalam pengadilan selama beberapa bulan, 知道这个结果吗？ Akhirnya 结果政府败了， pemerintah yang 赔他很多钱。 yang memberikan ganti rugi yang banyak kepada 一个 dia. 牧师要勇敢为真理讲话。 Maka seorang pendeta harus berani berbicara demi kebenaran. 美国的礼拜堂全部关门的时候 Ketika semua gereja di Amerika itu tutup pintu, ，John MacArthur 的教会每个礼拜做礼拜， gereja daripada pendeta John MacArthur setiap minggu mengadakan 教会 kebaktian. 几千人参加聚会， Sama halnya ada ribuan orang ikut 感 kebaktian. 谢上帝 Kita。bersyukur kepada 这 Tuhan. 个牧师很令人敬佩的牧师。 Maka pendeta ini adalah pendeta yang sangat dikagumi 我 orang. 们有一个会友，就是叫做 Winston 的， Kita mempunyai seorang jemaat yang bernama Winston. 很佩服他。 Sangat kagum kepada 现在 beliau. 就进到他的神学院，在里面念书。 Sekarang dia sekolah teologi, di sekolah teologianya dipimpin oleh pendeta 前 ini. 几天我还跟他通电话。 Beberapa hari yang lalu saya masih berkomunikasi telepon dengan dia. John MacArthur 离开世界， Setelah John MacArthur dipanggil Tuhan, 是这个 R.C. Sproul 离开世界以后，美国教会很大的损失。 itu merupakan kerugian yang sangat besar. Bahkan setelah R.C. Sproul dipanggil Tuhan juga. 他印的书千万本，通销全世界。 Buku terbitan dia puluhan juta telah terjual di seluruh 他 dunia. 的 office， Kantor dia, 他的教会， gereja dia, 他的神学院， dan sekolah teologi 他的 dia, 音乐学院， dan sekolah musik dia. 很多跟我们的教会相同的地方。 Banyak kemiripannya dengan gereja kita di sini. 他也认识我， Dia juga kenal kepada saya. 曾经写信要我去他那边对他们讲道。 Pernah mengundang saya melalui surat untuk berkhotbah di tempat mereka. 后来那个信没有落在我手里面， Kemudian surat itu tidak sampai kepada saya. 我也不知道有这样的一封邀请我的信。 Saya juga tidak mengetahui ada surat undangan seperti ini. 结果他以为我不去，就请了别人去。 Akhirnya dia mengira saya yang tidak mau memenuhi undangan itu, maka dia mengundang yang lain. 大概2年前以前， Kira-kira 2 tahun yang 他 lalu, 年老了， pada waktu dia lanjut 身 usia, 体充满疾病， ketika dia penuh dengan penyakit 感觉到他的时间快要到。 dan dia merasakan waktunya sudah hampir 后来 habis. 上帝真的在2025年6月份把他带回去了。 Kemudian sungguh di bulan Juni tahun 2025 Tuhan memanggil dia pulang. 带回去以前呢， Sebelum dipanggil pulang, 人家问他说 orang-orang：“ 你 bertanya, 如果离开世界，谁接替你的工作呢？” jikalau engkau dipanggil Tuhan, siapakah yang melanjutkan pelayananmu? 他回答一句话 Dia menjawab satu：“ 我 kalimat. 不敢自己提拔谁做继承人， Saya tidak berani mengangkat penerus saya sendiri, 我要交托给上帝， tetapi saya mau menyerahkan kepada 我 Tuhan. 也交给这个长老。 Saya mau menyerahkan kepada 你 penatua. 们在我死了以后， Setelah saya dipanggil Tuhan 你 nanti, 们好好选谁可以接替我的工作。 biarlah kalian memilih dengan seksama siapa yang bisa melanjutkan pelayanan 我的 saya. 时间不久了， Waktu saya sudah tidak lama lagi. 盼望你们长老们敬畏上帝，不要随便做事 Saya。mengharapkan kalian penatua hidup takut kepada Tuhan, jangan sembarangan melakukan tindakan. 他是一个伟大的人， Dia adalah seorang yang agung. 最可惜的没有预备谁接替他的工作。 Yang paling disayangkan adalah dia tidak mempersiapkan siapakah yang akan melanjutkan pelayanan dia. 现在 John MacArthur 已经在主那里了， Sekarang John MacArthur sudah di tempat 他 Tuhan. 离开世界已经1年了， Sudah 1 tahun dia meninggalkan dunia ini. 还没有领袖可以替代他。 Belum ada pemimpin yang bisa meneruskan dia. 为什么呢？ Mengapa demikian? 他们很谨慎，所以很难做决定。 Mereka penuh dengan kewaspadaan. Dengan demikian mereka juga sulit untuk mengambil keputusan. 当属灵的领袖离开世界的时候， Ketika seorang pemimpin rohani meninggal, 没有人接替下去， ketika tidak ada orang yang meneruskan, 教会就变成一片的混乱， maka gereja akan timbul kekacauan. 非常危险。 Ini sangat berbahaya. 我们看见大卫年老的时候，也有这样的情形。 Kita melihat ketika Daud lanjut usia juga mempunyai keadaan seperti ini. 亚撒龙以为他可以做王代替大卫， Absalom mengira dia boleh menjadi raja untuk menggantikan Daud. 结果不是上帝的旨意， Akhirnya itu bukanlah kehendak 上帝 Tuhan. 使他失败、跌倒、犯罪，
最后被约押刺死。 Akhirnya Tuhan membuat dia jatuh, dia gagal, dia berdosa dan dibunuh oleh Yoab. 当大卫更老的时候， Ketika Daud lebih tua lagi, 另外一个孩子又起来了。 anak yang lain bangkit 这 lagi. 个孩子叫做什么？ Siapakah nama anak ini? 叫做亚多尼亚。 Dia bernama Adonia. 亚多尼亚自己认为我的时间到了， Adonia menganggap dirinya itu waktunya itu sudah tiba. 我可以替代大卫做王了。 Saya boleh menggantikan Daud menjadi raja. 谁不想做王呢？ Siapakah yang tidak ingin menjadi raja? 这些野心勃勃的孩子们， Maka anak-anak yang mempunyai ambisi yang besar 他 seperti 们 ini, 为自己的前途打算， mereka memperhitungkan masa depannya mereka sendiri. 自私自利， Mereka begitu 用 egoisnya. 各样的办法找祭司、找先知、找军长帮助他，使他可以做王。 Mereka mencari berbagai cara, mencari imam, mencari nabi, mencari pemimpin militer untuk menolong dia menjadi raja. 亚多尼亚也是这样， Demikianlah Adonia itu. 他没有想到大卫老了还是非常精明。 Dia tidak mengira sekalipun Daud yang sudah lanjut usia itu masih sangat jelas pemikiran dia. 请你们注意，不要以为老人都很笨。 Saudara perhatikan, jangan kira orang yang tua itu sangat bodoh. 有时候你看老人很慢，思想很迟钝，好像他已经过时候了一样。 Kadangkala saudara melihat seorang yang tua itu sangat lambat, sepertinya sudah begitu terbelakang, seperti pemikirannya sudah begitu terlambat. 老人的动作缓慢， Gerakan daripada seorang yang tua itu memang 很 lambat. 多的老人他们的智慧非常尖锐的。 Tetapi banyak orang yang tua sekalipun mereka punya hikmat itu masih sangat tajam. 世界上有两种老人， Di dalam dunia ini ada dua macam orang 一个是 tua. 不常动用思想的，越老越笨； Yang satu macam adalah orang yang tidak suka memakai pemikiran, semakin tua semakin bodoh 还有 mereka. 一种老人常常动用思想，非常精明。 Semacam orang tua lagi yang lain yang senantiasa memakai pemikirannya sekalipun mereka sudah tua, tetapi pemikiran mereka masih sangat 特 tajam. 别殷勤服侍上帝的神的仆人，更是蒙上帝的保守。 Khususnya hamba Tuhan yang dengan rajin melayani Tuhan pasti terlebih lagi mendapatkan perlindungan pemeliharaan 圣 Tuhan. 经告诉我们， Alkitab mengatakan 摩西年老的时候，眼睛120岁还没有昏花。 Musa sekalipun dia sudah umur 120 tahun tetapi matanya itu masih belum rabun. 首先晚上1点到2点，我在床上还继续没有戴眼镜读圣经。 Tadi pagi dini hari jam 1 jam 2 di atas ranjang saya masih membaca Alkitab tanpa memakai kacamata. 因为我增加了几个电灯， Karena saya sudah menambah beberapa lampu. 晚上很安静，而且灯光很足够，我可以很清楚看到每一个字。我读了大概10章的圣经。 Maka kadang ketika malam hari sangat sunyi senyap, penerangan cukup, maka saya sudah membaca kira-kira 10 pasal Alkitab. 那么卡德的事情，我非常惋惜， Terhadap peristiwa MacArthur itu saya sangat 因为 menyayangkan. 我早预备了我们应当有的继承人， Karena saya jauh sebelumnya sudah mempersiapkan penerus kita. 在我们教会里面有程度、有资格接替我的，一共有4、5个人。 Di dalam gereja kita yang mempunyai kualifikasi dan tingkatan tahapan yang cukup untuk meneruskan saya, kira-kira ada 4 orang. Ivan Kristono, Yaitu pendeta Ivan Kristiono, Jimmy Pardede, pendeta Jimmy Pardede, Anton Un, pendeta Antonius Un, David Tong， pendeta David Tong, 还有其他的像 Billy Cristiano， kemudian masih ada lagi seperti pendeta Billy 都是 Cristanto. 头脑非常精明， Mereka mempunyai pemikiran yang sangat tajam. 学问非常高超， Mereka mempunyai pengetahuan pendidikan yang sangat tinggi. 做人充满智慧的人。 Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan 我 hikmat. 相信我离开世界的时候， Maka saya percaya ketika saya dipanggil Tuhan 我们的 nanti, 继承人比 John MacArthur 的继承更多，我们不必惧怕。 maka penerus kita jauh lebih banyak daripada penerus pendeta John MacArthur, maka kita tidak perlu takut. 但是很多年轻人不是这样想， Tetapi banyak pemuda yang tidak berpikir 他们都以 demikian. 为你老了，你去吧。 Mereka semua berpikir bahwa engkau sudah tua, pergilah engkau. 现在变了，应当轮到我做领袖的。 Sekarang zaman sudah berubah, haruslah giliran saya menjadi pemimpin. 凡是有自私心的、野心勃勃的青年人，上帝更不使用。 Setiap orang yang mempunyai keegoisan, mempunyai ambisi yang tidak memikirkan jangka panjang itu pasti tidak akan dipakai oleh Tuhan. 原来上帝给大卫很精明的头脑，
Rupanya Tuhan menganugerahkan pemikiran yang sangat tajam kepada Daud. 大卫的孩子，上帝已经预备了一个代替他做王的，而且赐福他永永远远不离开他的，叫做所罗门。 Dan Tuhan telah menganugerahkan kepada Daud seorang anak yang akan menggantikan dia dan Tuhan memberkati dia seumur hidupnya yang bernama Solomon. 但是所罗门从来没有讲一句话，他有做王。 Tetapi Salomo selamanya tidak mengatakan satu kalimat pun bahwa dia akan menjadi raja. 所罗门是谁呢？ Siapakah Salomo? 所罗门有一个哥哥比他早死了， Salomo mempunyai seorang kakak yang meninggal lebih awal dari 那 dia, 就是88跟大卫犯奸淫生下的第一个孩子。 yaitu anak pertama dari hubungan Batseba dengan Daud dalam perjinahan mereka. 你 Itu 既然放纵你的色情， dan kalau engkau telah mengikuti hawa 你 nafsumu 既然违背了上帝的律法， dan kalau engkau telah melanggar Taurat 你既然犯了奸淫， dan kalau engkau itu sudah 神 berzina, 就让你所爱的孩子离开世界，刑犯你。 maka Tuhan akan menghukum engkau seturut dengan dosa yang engkau telah lakukan dalam 希 perjinahan itu. 伯来书说，落在永生上帝的手里是极其可怕的事情。 Karena di dalam kitab Ibrani dikatakan kalau kita jatuh di dalam tangan Allah yang maha kuasa dan adil itu betapa mengerikannya. 上帝虽然充满恩典跟慈爱， Meskipun Allah penuh dengan anugerah dan cinta 但是 kasihnya, 上帝的圣洁跟公义是不可以侵犯的。 tetapi kesucian dan keadilan Tuhan tidak boleh 所以 dipermainkan. 88的第一个孩子多么英俊，多么漂亮，上帝就把他娶去了。 Maka anak pertama daripada Batseba sekalipun begitu indah, begitu cantik, tampan pun Tuhan telah ambil. 你说上帝这么残忍吗？ Apakah saudara mengatakan Betul. betapa kejamnya Tuhan? Tidak. 上帝说：“我向你发怒，我的慈爱却永远不离开你。 Tuhan mengatakan aku murka kepadamu tetapi cinta kasihku selamanya tidak akan meninggalkan 一个 engkau. 晚上虽然有哭泣， Satu malam sekalipun ada tangisan, 以后的日子，我的恩典仍然随着你。 tetapi di hari-hari selanjutnya anugerahku senantiasa tetap akan mengikuti engkau. 88生了一个孩子，很英俊，但是神把他娶去了。 Maka Batseba melahirkan seorang anak yang sangat tampan tapi Tuhan mengambilnya. 上帝不是丢弃大卫， Allah bukan membuang Daud, 上帝管教了以后， tetapi Allah setelah mendidik memberikan Tadi, ganjaran恩典 pengajaran 还 kepada 大卫 Daud, 的身上。 tetapi anugerah Tuhan tetap diberikan kepada Daud. 88生的第二孩子非常有智慧的人。 Karena anak kedua yang dilahirkan oleh Batseba adalah orang yang sangat berhikmat. 上帝的拣选，88你生的第二孩子，我要让他代替大卫成为以色列的王。 Maka demikianlah Allah memilih anak kedua yang dilahirkan oleh Batseba. Allah pilih dia untuk menggantikan Daud menjadi raja. 感谢上帝， Kita bersyukur 虽 kepada 然 Tuhan. 魔鬼的计划要毁坏上帝的工作， Meskipun rencana daripada iblis mau merusakkan semua rencana kerja 但 dari 上帝 Tuhan, 在他的儿女软弱、毛病、犯罪的事情上行审判以后，神的恩典仍然继续保守他的儿女。 tetapi setelah Allah memberikan penghakiman dan hukuman kepada anaknya yang telah melakukan perbuatan dosa itu, anugerah Tuhan tetap menyertai anaknya tersebut. 所以人家认为大卫已经老了，已经迟钝了，不做事了。忽然间他宣布：“我今天立所罗门做王。 Maka orang-orang yang menganggap Daud itu sudah tua, sudah pelan, sudah tidak tajam lagi pemikirannya, tetapi tiba-tiba Daud mengumumkan, saya hari ini mengumumkan Salomo menjadi raja menggantikan 当 aku. 他宣布这个事情以后， Pada waktu dia mengumumkan hal itu, 原来那个时候亚多尼亚已经雄心勃勃、野性大发，夺取王位了。 rupanya pada waktu itu pula Adonia itu sudah mempunyai ambisi untuk merebut takhta 他 kerajaan. 照样有祭司， Sama halnya dia memiliki 他 imam, 照样有先知， sama halnya dia memiliki 他 nabi, 照样有百姓支持他， dan dia sama halnya mendapatkan dukungan dari 所以 rakyat. 他自己称自己为王。 Maka dia mengangkat dirinya menjadi raja. 叫祭司代表宗教部的领袖来高他做王。 Yang meminta imam untuk menggantikan pemimpin keagamaan untuk mengurapi dia menjadi 亚 raja. 多尼亚宣称自己为王以后， Setelah Adonia mengangkat dirinya menjadi 有 raja, 人就把这个消息告诉所罗门。 maka ada orang yang memberitakan hal ini kepada Raja Salomo. 所罗门， Salomo 他现在在哪里？ Salomo mengatakan, di manakah dia sekarang? 他听说你被高了，他越害怕，因为大卫高的，谁敢反对呢？
Ketika dia mendengarkan berita bahwa engkau yang sudah diurapi, karena yang diurapi oleh Daud itu siapakah yang berani menentang? 他心里想，你一定把他杀死， Dia dalam hatinya berpikir pasti engkau akan membunuh dia. 所以他就逃到圣殿里面， Maka dia pun melarikan diri sampai ke dalam bait Allah. 抓住祭坛的脚。 Dan dia memegang erat tanduk 他 mesbah. 心里想， Dalam hatinya 我 berpikir, 在祭坛面前 kalau di hadapan mesbah ini, 隐藏自己， dan aku menyembunyikan diriku, 没有人敢杀死我。 maka tidak ada seorang pun yang berani membunuh aku. 谁可以在圣殿中间流人的血呢？ Siapakah yang berani mengalirkan darah orang lain di dalam bait Allah? 他们把这个事情告诉所罗门王。 Dan mereka memberitahukan hal ini kepada Raja Solomon. 所罗门王听得以后， Setelah Raja Solomon mendengarkan hal ini, 他说：“你告诉他， dia mengatakan beritahukan 如 kepada 果 dia, 他行得好， jikalau dia melakukan kelakuan yang 连 baik, 一根头发也不会掉下； satu helai rambutnya pun tidak akan 如果 jatuh. 他行得不 Kalau 好， dia melakukannya yang tidak baik, 以后他罪由自取。” maka dia akan menanggung sendiri akibat perbuatannya. 这句话很像旧约里面 Dan kalimat ini sangat mirip dalam perjanjian lama. 曾经发生过的事情。 Hal yang pernah terjadi, 上帝对该隐说 Allah berkata kepada Kain, ：“你若行得好，你献的祭难道不蒙悦纳呢？ jikalau engkau melakukan yang baik, persembahan yang kau berikan bukankah itu akan diterima? 你若行得不好， Tetapi jikalau engkau melakukan yang tidak baik, 罪要归到你自己的 maka 头上。” dosa akan ditimpakan ke atas kepalamu 这句 sendiri. 话圣经出现2次， Kalimat ini muncul 2 kali dalam Alkitab. 一次是上帝对该隐讲的， Yang satu kali adalah Allah mengatakannya kepada 第 Kain. 二是所罗门对亚多尼亚讲。 Yang kedua adalah Raja Salomo berkata kepada 这 Adonia. 2句话都是以后要看你怎么行。 Yang kedua kalimat ini menunjukkan satu pengertian bahwa itu akan dilihat bagaimanakah yang akan dilakukan 那么 selanjutnya. 亚多尼亚背叛所罗门，是不是所罗门马上杀他呢？ Lalu ketika Adonia memberontak kepada Raja Salomo, apakah Raja Iyo. Salomo langsung membunuh dia? 所罗门的 Tidak. 意思说：你好好做人，我会原谅你； Maksud daripada Raja Salomo adalah kalau engkau berkelakuan baik, aku bisa mengampuni 如果 engkau. 你有过分的要求，你有错误的野心，我要审判你。 Tetapi jikalau engkau mempunyai pemerintahan yang salah atau mempunyai hati yang ambisi, aku akan menghakimi engkau. 像所罗门就叫亚多尼亚回家去，免了他的罪。 Demikianlah Raja Salomo meminta Adonia untuk pulang dan mengampuni dia. 免罪了以后，他满足了吗？ Setelah dosanya diampuni itu apakah dia menjadi 他 puas? 安定下来吗？ Apakah dia menjadi tenang? 他安分守己吗？ Apakah dia mengikuti semua peraturan? 啊，不是如此。 Dia tidak demikian. 过不久以后 Tidak，lama kemudian, 他心里想： dalam hatinya berpikir, 我既然做不成王， dan kalau saya tidak jadi menjadi raja, 我不能登上王位， dan saya tidak bisa naik 那 takhta, 么我在地上还有什么享受呢？ lalu kenikmatan apakah yang lagi yang saya bisa nikmati 想 dalam dunia? 来想去， Maka dia terus berpikir, 想来想去， dan dia terus berpikir, 结果他产生一个很错误的思想。 akhirnya muncullah satu pemikiran yang sangat salah. 所罗门做了王了， Raja Salomo telah menjadi raja, 他代替了我了。 dia telah menggantikan 是 saya. 所罗门不是代替亚多尼亚， Sebenarnya Salomo tidak menggantikan, 所罗门是 Adonia 上帝安排代替大卫继续做王的。 tetapi Salomo adalah Tuhan dia mengaturnya untuk menggantikan Daud 这 menjadi 表 raja. 示亚多尼亚里面还不死心呢， Ini berarti bahwa dalam hati Adonia masih belum dia bisa terima. 他太骄傲了， Dia terlalu sombong, 他太自私了。 dia terlalu egois. 所以亚多尼亚忽然间有一个主意，我不能享受王位，我要享受美女。 Maka Adonia tiba-tiba memiliki satu pemikiran kehendaknya. Kalau saya tidak bisa menikmati takhta kerajaan, paling tidak saya bisa menikmati seorang perempuan yang 那 cantik. 谁是我感到最满意的美女呢？ Nah, lalu siapakah perempuan yang paling cantik yang bisa memuaskan aku 一 ini? 个很年轻的少女， Ada seorang pemudi yang sangat muda 曾经在大卫王身边跟他睡觉， yang pernah tidur di sisi Daud, 但是大卫从来没有玷污他。 tetapi Daud selamanya tidak pernah mencemari dia. 大卫那时候已经70-80岁了， Waktu itu Daud sudah berusia 70-80 可 tahun. 能那个女孩子原来只有10-20岁，
Mungkin perempuan itu hanya 10 atau 20 tahun pas ketika dia dipanggil. 大卫死了， Sekarang Daud sudah mangkat 这个女孩子可能才有20多岁， dan perempuan ini mungkin hanya 20-an tahun. 漂亮的不得了， Begitu amat rupawan 而且 cantik. 大卫没有跟她睡觉， Bahkan Daud tidak tidur dengan 因为 dia 大卫是敬畏上帝的人。 karena Daud adalah orang yang takut kepada 年 Tuhan. 老的时候被盖不够暖， Pada waktu dia lanjut usia, selimutnya tidak cukup menghangatkan. 他们给他一个女孩子，给他抱着睡觉，比较温暖。 Maka mereka memberikan seorang perempuan yang cantik kepada dia supaya dia bisa peluk, supaya bisa menghangatkan 亚多 tubuhnya. 尼亚找来找去， Adonia terus mencari. 没有一个美女比亚比萨更美的。 Tidak ada perempuan manapun yang lebih cantik daripada Abisak. 他说：“既然做不成王， Dia mengatakan kalau toh tidak jadi menjadi 我 raja, 盼望得到大卫睡过，但是没有跟他同间的这个女孩子做我的妻子。 saya mengharapkan seorang perempuan yang pernah tidur bersama dengan Daud tapi tidak tidur bersetubuh dengan Daud, saya mengharapkan dia menjadi istriku. 所以他就跑到所罗门的妈妈，也就是八十八的面前。 Maka dia pun datang menghadap kepada mama daripada Salomo yaitu Batseba. 太后啊，我有话跟你说， Oh, ibu daripada raja, ada permintaanku. 你有什么话要说？ Ada permintaan 我 apakah? 求你帮助我到你的儿子所罗门那边，向他求情一件事情。 Aku meminta pertolongan engkau untuk meminta sesuatu kepada Raja Salomo. 你要求什么呢？ Apakah yang kau ingin 因为 pintakan? 你是所罗门的母亲， Karena engkau adalah 对 ibu dari 你 Raja 替 Salomo. 我说话最有果效。 Maka kalau engkau berkata-kata demiku itu paling berhasil. 那么你要我替你说什么话 Lalu 呢？ hal apakah yang kau ingin aku sampaikan? 亚多尼亚说 Adonia mengatakan,：“ 我本来应当做王的， dan harusnya tadi aku menjadi 后来 raja, 位置给所罗门拿去。 tapi akhirnya takhta diambil oleh Salomo. 这一句话是不对的， Kalimat ini salah 因为他本来不应当做王， karena memang dia tidak semestinya 他 menjadi raja, 的野心使他勇敢夺取王位。 tetapi ambisinya lah yang membuat dia berani untuk mau merebut tahta kerajaan. 既然在所罗门做了王以后，还敢讲这句话， Dan justru pada saat Salomo sudah menjadi raja, dia masih berani mengatakan kalimat ini. 88是一个很随和的女人， Batseba adalah seorang yang sangat enak 她 perawakan 她不大计较。 dan dia tidak terlalu perhitungan terhadap hal. 好，我替你向我的孩子求情， Dia mengatakan baik, aku akan mintakan hal ini kepada anakku. 你等吧。 Tunggu. 88就跑到所罗门的面前， Demikianlah Batseba datang kepada Salomo. 我所罗门王啊， Oh anakku Raja Salomo, 上帝已经立你做王了， Allah telah melantik 现在 raja. 我要替你哥哥求情。 Sekarang aku mau meminta sesuatu demi kakakmu. 所罗门问妈妈说：“所罗门你有什么话？你说。 Salomo berkata kepada mamanya, tolong katakan. ” 妈妈说 Mamanya mengatakan,：“ 亚多尼亚盼望没有王位也不要紧，最重要他有个美女做他的妻子。你可不可以把大卫曾经在一起睡过的那个没有被奸污的女人亚比莎赐给他做太太呢？” Kemudian Batseba berkata kepada Salomo mengatakan bahwa Adonia mengatakan kalaupun tidak mempunyai takhta kerajaan tidak apa-apa asalkan dia bisa mendapatkan perempuan yang cantik yang pernah tidur bersama dengan Daud itu menjadi istrinya. tapi tidak pernah Tidak pernah dinodai。 dinodain. 那么呢，88听见这句话， Dan setelah Batseba mendengarkan Salomo tinggi. 他告诉所罗门以后， Dan setelah Batseba mengatakan hal ini kepada Salomo, 所罗门回答说 Salomo menjawab,：“ 你为他求什么呢？ apakah sesungguhnya engkau mintakan untuk 你 dia? 求我父亲的女人给他吗？ Apakah engkau meminta perempuan daripada ayahku untuk diberikan kepada dia? 为什么你不替他求王位呢？ Mengapa engkau tidak minta tata kerajaan untuk dia pula?” 表示亚多尼亚存心不良， Ini berarti bahwa Adonia mempunyai niat yang tidak baik. 他还以为应当他做王，不应当所罗门上位。 Dia masih mengira harusnya dia menjadi raja, bukan Salomo. 所以所罗门听完88对他求情的话语后，就大发脾气。 Maka setelah Salomo mendengarkan permintaan yang disampaikan oleh Batseba itu, dia menjadi begitu marah. 妈妈，我告诉你， Oh mama, aku beritahukan 他 kepadamu. 今天无理求情， Dan hari ini dia meminta permintaan yang tanpa alasan, tanpa masuk 盼 akal. 望娶到我父所有的女人。 Dia mengharapkan bisa mengangkat
perempuan daripada ayahku menjadi istrinya itu, 只做永生的上帝启示。 demi Allah yang hidup aku 亚 bersumpah, 多尼亚是自取灭亡， dan Adonia mencari kematiannya sendiri. 我这次不原谅他了， Kali ini aku tidak mengampuni dia 因 lagi, 为他有这样的野性， karena dia mempunyai ambisi yang liar 有 ini, 这样的奢求， mempunyai permintaan yang tidak karuan 他 ini, 就派约押去把他杀死。 maka dia pun mengutus Yoab untuk membunuh. 这样呢，第四个死的孩子 Demikianlah anak yang mati yang keempat ini, 亚多尼亚， yaitu Adonia. 这个时候可能大卫已经死了， Waktu itu mungkin Daud sudah mati, 上帝的审判还没有结束。 tetapi penghakiman daripada Tuhan belum berhenti. 拿单说：“刀剑不永不离开你的家， Karena Nathan mengatakan pedang selamanya tidak akan menyingkir dari 不 keturunanmu, 是暂时， bukan sementara, 永远不离开你的家。 tetapi selamanya tidak menyingkir dari keturunanmu. 昨天我读了更多的圣经， Kemarin saya membaca lebih banyak lagi 我 pasal. 知道所罗门以后， Saya mengetahui setelah Salomo, 他的孩子 anaknya 罗伯安， Rehobeam, 还有一些的战争的事情发生。 kemudian terjadi lagi peristiwa peperangan. 大卫的家没有止息， Dalam keturunan Daud itu tidak pernah berhenti. 上帝的话不会落空。 Perkataan Tuhan tidak akan menjadi kosong. 求主怜悯我们， Kiranya Tuhan berbelas 给 kasihan 我 kepada 们 kita. 存着敬畏上帝的心， Biarlah kita memiliki hati yang takut kepada 不 Tuhan. 要犯罪， Jangan berdosa. 不要冒犯神的恩典， Jangan melanggar. Jangan sembarangan memakai anugerah Tuhan. 永远要尊主的名为圣。 Biarlah selama-lamanya kita mengunduskan nama Tuhan. 求主赐福我们。 Kiranya Tuhan memberkati 我 kita. 们今天就讲到这里， Sampai di sini hari ini. 到今天为止， Sampai hari ini. 我已经把大卫4个孩子怎样死都交代清楚了。 Saya sudah mempertanggungjawabkan dengan jelas bagaimana keempat anak daripada Daud itu mereka mati. 下一次在你们中间讲到的时候， Ketika khotbah selanjutnya nanti, 我要讲大卫的信仰、大卫的诗篇、大卫对世界历史伟大的影响。 saya mau membicarakan tentang iman daripada Daud. Mazmur yang digubah oleh Daud dan bagaimanakah sumbangsi yang agung daripada Daud kepada dunia. 愿我们存敬畏上帝的心，继续思想圣经的话语。 Biarlah kita dengan hati yang takut kepada Tuhan, kita melanjutkan merenungkan perkataan Tuhan di dalam Alkitab. 我们一同低头祷告 Mari，kita tunduk kepala kita berdoa. 胡迪纳牧师上来带领我们祷告， Pendeta Budiman Tian naik untuk pimpin kita dalam doa. 我们大家一同低头祷告。 Mari kita tunduk kepala kita berdoa. 亲爱的天父，我们感谢你， Bapa Surgawi, kami bersyukur. 我们已经听到你的信息， Kami telah mendengarkan firman Tuhan. 赐给我们有沾沾尽兴到主你的面前来敬拜，也遵行主你的旨意。 Biarlah berikan ketaatan dan kegentaran kepada kami untuk datang ke hadapan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. 透过大卫的这个他事件和他生命， Melalui peristiwa yang dialami oleh Daud dan hidup Daud sendiri, 我们也学习我们要把握每个时间，每个主你的话语好好的藏在我们心中。 biarlah kami boleh memakai setiap kesempatan dengan baik. Biarlah firman Tuhan juga boleh kami tanam di dalam hati kami. 求主也带领我们接下来我们的生活，我们所要做，我们所要行的。 Tolonglah juga kami ya Tuhan di hari-hari berikutnya apa yang harus kami lakukan dan kami kerjakan. 我们这样祷告祈求，是奉靠耶稣基督圣名所求。 Demikian kami berseru dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.